A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Cikgu Kasim Latif. Tuan-tuan dan puan-puan para hadirin serta anak-anak pelajar, mahasiswa-mahasiswi. Hari ini saya akan membicarakan pidato umum secara menyeluruh. Pada masa yang lepas, saya telah membicarakan cara-cara berpidato untuk pertandingan. Hari ini, kita akan membicarakan keseluruhan tentang pidato. Apa itu pidato? Pidato adalah berucap di khalayak ramai dan tujuannya adalah untuk mempengaruhi audiens atau penonton. Menurut Aristotle dalam bukunya Rhetoric yang telah ditulis pada tahun 400 sebelum Masehi, seseorang lelaki tidak harus malu jika gagal bermain pedang, tetapi sepatutnya malu jika gagal berhujah. Betapa pentingnya dalam zaman Athens, dahulu Rom, setiap lelaki mesti boleh berhujah dalam perhimpunan mereka. Jika tidak, mereka akan dikenali sebagai barbaros dalam bahasa Latin. Maknanya, dalam bahasa Melayu, bodoh. Malu kita sebagai seorang lelaki jika dipanggil bodoh berbicara, tidak cekap mengeluarkan hujah. Menurut Aristotle lagi, terdapat 5 prinsip pidato. Yang pertama, kita mesti mengumpul bahan-bahan. Setelah mengumpul, prinsip yang kedua ialah penyusunan bahan-bahan tersebut. Dari yang paling mudah kepada yang paling susah. Daripada yang paling senang kepada yang lebih rumit lagi. Dan yang ketiga, penghafalan. Kerana dalam berhujah pidato kita tidak boleh membaca teks. Kemudian nombor 4, gaya bahasa yang baik, yang sesuai dengan audiens dan tajuk kita. Dan yang kelima, kita buat penyampaian kepada audiens. Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang saya kasih sekalian, seseorang pepidato mesti mempunyai 4 sifat yang terbaik untuk kita menjadi seorang pepidato yang dihormati. Yang pertama, kita mesti berpengetahuan luas. Bagaimana? Baca. Dalam Islam pun, ayat yang pertama yang diterima oleh Rasulullah ialah Iqra. Bacalah. So, bacalah sebanyak mungkin. Dalam siri yang lepas, saya telah beritahu dalam 8 minit untuk berhujah yang saya buat dulu, saya baca 70 buah buku. Jadi kita mempunyai satu pengetahuan yang luas supaya apabila kita berhujah atau berpidato, kita dapat mempengaruhi audiens kita yang tidak membaca sebanyak yang kita baca. Yang kedua, kita mesti ada kemahiran berpidato. Sebab itulah wujudnya channel Cikgu Kasim Latif ini, kerana saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang saya kasihi, bagaimana kita boleh menguasai kemahiran berucap. Yang ketiga, kita mestilah berkeyakinan tinggi. Kerana seorang pepidato itu mestilah mempunyai keyakinan diri yang tinggi kerana berhadapan dengan audiens yang terkadang-kala ada yang lebih mahir, lebih bagus, lebih tinggi pelajaran daripada kita, tetapi jika kita berkeyakinan yang tinggi atas tajuk yang ingin kita utarakan, insya-Allah audiens akan terpengaruh dengan hujah-hujah kita. Dan yang keempat, pribadi ataupun perawakan yang baik. Apabila kita nak berucap, kita mestilah berpenampilan tinggi. Kita mestilah berpakaian yang sesuai dengan majlis. Rambut penting juga.
mimik muka penting, segala-galanya penting supaya apabila kita berdiri berhujah, audiens akan terpegun dengan penampilan serta hujah-hujah yang kita sampaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang saya kasih sekalian, mungkin ada yang tanya kenapa kita mesti berpidato. Berucap kan senang. Berucap ialah menyampaikan idea kita secara umum. Tapi berpidato, kita ingin menjual idea-idea kita supaya kita dapat mempengaruhi audiens atau penonton. Yang pertama, tujuan berpidato ialah kita memberi maklumat kepada audiens kita berdasarkan tajuk yang kita pilih. Yang kedua, ada juga orang berpidato untuk menghiburkan audiens. Dan yang ketiga, biasanya untuk memujuk, merayu audiens untuk bersama-sama kita melakukan sesuatu tindakan. Sebagai contohnya, kita merayu audiens untuk tidak menghisap rokok sebagai contoh. Dalam ucapan untuk diingati atau kenyataan untuk diingati, biasanya kita akan kata, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum mengakhiri pidato saya menyeru tuan-tuan untuk berhenti merokok. Saya ulang sekali lagi, sila berhenti merokok. Saya ulang sekali lagi, sila berhenti merokok. Itu cara kita memujuk audiens kita. Dan cara berpidato ada 4. Yang pertama, impromptu. Kalau boleh, jangan ambil tanggungjawab untuk berpidato secara impromptu atau secara mengejut. Tiba-tiba seorang peserta tak hadir, tiba-tiba dia minta kita jadi pengganti dan kita pun sanggup. Akhirnya kita akan memalukan diri kita kerana kita tidak cukup persediaan. Yang kedua, berpidato secara hafal. Bagus, tetapi kena berhati-hati. Andai kata kita terlupa sesuatu daripada hafalan tersebut yang boleh mengakibatkan kita tidak boleh bercakap pada waktu-waktu tertentu. Ini sememangnya akan memalukan kita. Dan yang ketiga, dibaca daripada teks. Ini adalah satu kesalahan besar dalam aspek berpidato. Kita boleh bawa teks ataupun isi-isi penting, tetapi jangan membaca. Kalau membaca, itu kita anggap sebagai membaca teks, bukan berpidato. Dan yang keempat, yang paling baik ialah cukup persediaan. Sebagaimana yang telah saya huraikan dalam segmen-segmen yang lepas, kita mesti bersedia sekurang-kurangnya seminggu atau 2 minggu sebelum kita berpidato. Sebab kita kena rujuk pelbagai bahan supaya pidato kita itu dapat mempengaruhi audiens dengan tepat. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin, adik-adik yang saya kasihi, para mahasiswa-mahasiswi, dalam segmen yang akan datang, pidato secara umum, saya akan membicarakan 8 langkah untuk menjadi seorang pemidato yang hebat. Langkah pertama ialah mengawal gugup. Semua orang akan gugup apabila berada di hadapan audiens. Tetapi ada langkah atau cara untuk mengawal gugup. Yang kedua, sebelum kita berpidato, kita mestilah menganalisis khalayak, menganalisis majlis dan menganalisis diri kita sendiri. Apakah kita layak untuk berpidato dalam majlis tersebut? Langkah ketiga ialah mengumpulkan idea dan maklumat. Langkah keempat,
mengatur bahan-bahan yang telah kita perolehi. Langkah kelima, merancang pengenalan ucapan. Langkah keenam, merancang penutup ucapan. Langkah ketujuh, berlatih. Sebab itu saya kata tadi, kita perlu cukup masa sekurang-kurangnya seminggu atau 2 minggu untuk berlatih. Yang bagusnya di hadapan cermin, lontarkan suara, berikan mimik muka yang sesuai dengan bahan yang kita lontarkan kepada audiens. Dan yang terakhir iaitu langkah ke-8, menyampaikan ucapan kepada audiens. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin serta adik-adik sekolah, mahasiswa-mahasiswi, 8 langkah tersebut akan saya bicarakan dalam segmen-segmen yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa subscribe supaya orang lain juga dapat manfaat daripada video ini. Jangan lupa share seramai mungkin. Jangan lupa tekan butang loceng. Semuanya percuma. Hanya dengan kita melakukan perkara-perkara tersebut, kita dapat berkongsi maklumat ini bersama-sama rakan-rakan kita atau keluarga kita. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.